Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Apa khabar? Untuk hari ini kita rasa sungguh bertuah lah sebab hari ini kita akan dapat mendengar satu perkongsian mengenai satu topik yang sangat menarik yang berkaitan dengan disleksia. Bagaimana kita menggunakan pendekatan teater dalam menangani isu-isu kaitan dengan murid-murid yang mengalami masalah disleksia khususnya. Jadi sebelum itu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan apa yang dimaksudkan dengan disleksia ni. Apa itu disleksia? Disleksia ini ialah bukan satu penyakit lah, bukan satu penyakit yang boleh berjangkit. Dia bukan macam penyakit yang kita faham uh, apa ni penyakit uh, berbahaya. Ya, disleksia ni telah dikenal pasti oleh Oswald Berkant pada tahun 1881. Tapi istilah disleksia ini dicipta pada 1887 oleh Rudolf Berlin yang merupakan pakar mata. Dia yang wujudkan perkataan disleksia. Dan apa itu disleksia? Disleksia ini ialah masalah perkembangan pembacaan iaitu gejala yang berkait dengan kesukaran belajar membaca dengan lancar dan kesukaran untuk memahami dengan tepat sungguh pun memiliki kesedaran ataupun kecerdasan yang normal. Ini berlaku uh, di kalangan manusia yang berumur daripada usia kanak-kanak dan berlanjutan sehingga dia dewasa. So masalah disleksia ni dia berbeza-beza sebenarnya. Mengikut orang. Lain orang lain cara uh, dia mengalami disleksia ni. So sukar untuk dikenal pasti sebenarnya orang-orang mengalami disleksia ni. So antara ciri-ciri yang kita ketahui disleksia ni selalunya dapat dikesan di peringkat awal persekolahan kanak-kanak. Biasanya dia lambat membaca dan mempunyai tulisan tangan yang buruk. Kadang-kadang bila membaca tu sering mengurang atau menambah-nambah pada sesuatu satu perkataan. Kalau rasa kita ada simptom-simptom tu, kita ni adalah tergolong dalam ciri-ciri tu. Tapi insyaAllah dengan belajar teater kita boleh atasi. Ini Dr. Lena Farida dia nak kongsi dengan kita hari ni. Nanti kita dengar sekejap lagi. Antara lain lagi ialah sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu seperti B dengan D, B dengan P. Ini pun main peranan. P dengan Q. Lalu dia nampak B macam D. Dia nampak P, dia nampak Q. Dia selalu keliru dengan perkataan-perkataan ini. Perhatiannya mudah terganggu atau gagal untuk menghabiskan sesuatu kerja dengan sempurna. Ini pun juga antara ciri-ciri disleksia. Dan masalah disleksia ni boleh berlanjutan sehingga ke alam dewasa. So kanak-kanak yang mengalami disleksia ni bukanlah tergolong dalam golongan orang-orang yang bodoh. Tidak, sama sekali tidak. Tapi mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan tidak mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Dan ramai juga orang-orang terkenal di dunia ini yang mengalami masalah disleksia. Antaranya siapa? Orlando Bloom. Kalau kita tengok Orlando Bloom tu pun mengalami masalah disleksia. Richard Branson, Tom Cruise, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Jim Carrey, Albert Einstein, Sally Gardner, Whoopi Goldberg. Ini semua antara orang-orang yang pernah mengalami masalah disleksia. Jadi kalau ada di kalangan anda ataupun anak-anak kita yang mengalami disleksia, jangan kita rasa kecewa. Sebab ramai orang-orang terkemuka dunia pun ada mengalami yang serupa. Okay? Jadi di Malaysia ini, kanak-kanak warga Malaysia yang mengalami masalah disleksia atau disahkan mengidapi disleksia ini boleh mendaftarkan diri sebagai orang kurang upaya. Dan mereka yang mempunyai kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ini boleh memperolehi bantuan kewangan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Itu kita kena faham.
Okay. So untuk hari ini kita akan bercakap tentang topik ini, disleksia. Tapi bukanlah kita nak cerita pasal penyakit disleksia. Kita nak bercerita tentang satu pendekatan yang mana digunakan, pendekatan teater yang digunakan untuk mendepani murid-murid yang mengalami disleksia. So bersama kita hari ini ialah seorang pakar akademik yang kita jemput daripada Universiti Perguruan Sultan Idris, iaitu dari Fakulti Seni Muzik dan Seni Persembahan, iaitu orang tak lain tak bukan adalah Dr. Lena Farida. Ini dia bersama kita Dr. Lena Farida. Tu ya, ada dalam gambar. Kalau siapa yang tak kenal boleh kenal. Ini bukan orang biasa-biasa. Kalau dalam bahasa kita ni apa? Kaling-kaling apa? Saya tak pandai guna bahasa tu. Ya, apa khabar Dr. Lena? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Lena, um, hari ni kita nak kongsi lah kita nak dengar perkongsian daripada Dr. Lena mengenai kajian Dr. Lena buat mengenai pendekatan teater. Khususnya bagaimana kita mengajar mata pelajaran bahasa Melayu menggunakan pendekatan teater dalam kalangan kanak-kanak disleksia di sekolah terpilih. Jadi bersama dengan kita ni ada para pelajar, ada pensyarah juga mungkin ada orang awam yang mendengar bersama. Jadi mungkin boleh dikongsikan bersama bagaimana proses ataupun idea Dr. Lena sendiri. Tiba-tiba macam mana boleh datang idea untuk membuat kajian menggunakan pendekatan teater untuk apa ni dengan pelajar-pelajar atau murid-murid disleksia. Jadi kita mulakan bicara kita dengan itu. Okey. Okey, terima kasih Dr. Andika dan juga semua pensyarah yang ada Profesor Mahdi, Dr. Hadi, Dr. Sarina dan juga para pelajar yang saya kasihi. Okey, hari ini mungkin saya tak mula dengan slide dahululah. Jadi kita bincang cetusan daripada idea untuk penyelidikan pendidikan ini. Sebenarnya kami di USI memang digalakkan untuk memohon grant penyelidikan universiti. Namun kami ada dua jenis lah. Satu pertama grant penyelidikan universiti ataupun GPU secara umum yang mana kita bebaslah melakukan pendidikan dalam bidang kita ini. Namun pada satu ketika dulu dia keluar grant pendidikan universiti khas pendidikan. Masa tu tak keluar GPU yang biasa ni, terlepas ya. Jadi saya kena ambil sebab kita diwajibkan mempunyai grant dan saya terpaksa mengambil GPU khas pendidikan pada awalnya. Jadi bila pada awalnya tu saya fikirkan apa yang boleh saya kaji dengan pendidikan ini menggunakan kaedah drama ataupun teater ni. Jadi berbalik kepada subjek kajian yang saya pilih adalah saya memilih subjek kajian yang sangat dekat dengan saya iaitu disleksia. Ini saya share sedikit ya. Saya sebenarnya mempunyai seorang anak yang ada masalah disleksia ini. Namun saya hanya recover dia ada masalah discover yang dia ada masalah disleksia ni masa dia berumur 9 tahun darjah 3 di sekolah. Ketika itu sebelum itu memang dah ada ciri mungkin kadang kita tak sensitif ya pada keadaan. Cuma apabila darjah 3 tu sangat merosot pembelajaran di sekolah Arus Perdana itu dia berada di hujung numbering dia agak hujung. Bukan hujung dalam kelas tapi hujung dalam sekolah. Tu saya masa tu berbincang dengan ibu saya lah sebab dia tinggal dengan nenek kan. Dia kata ada tak takut ada masalah. Masa tu ada dinasihatkan oleh sahabat saya lah untuk pergi untuk membuat lihatlah bagaimana masalah inilah, adakah masalah biasa atau sebaliknya. Jadi dengan itu saya membawa dia ke hospital Saya bawa ke hospital dan menyatakan masalah yang timbul dan kemudian dirujuk kepada pakar perkembangan kanak-kanak dan akhirnya memang disahkan ada masalah disleksia inilah. Dan pada awal itu gejala yang ditunjukkan antaranya memang masalah pembelajaran, tidak dapat membaca lah. Tidak dapat membaca itu sangat jelas lah. And then pada awal masa prasekolah itu kita lihat semasa dia mula belajar menulis darjah 1 darjah 2 tu tulisan-tulisan yang dihasilkan tu adalah reflection maksudnya semua terbalik. Termasuk mengeja nama sendiri. Dan itu memang terbalik yang orang kata apa solid terbalik. Maksudnya kalau kita reflect pada cermin kita akan nampak ejaan penuh. Itu antara ciri-cirinya lah. And then ciri-ciri lain tu semasa kelas sulam dia minta untuk membaca membaca buku cerita dan kita buat satu sinopsis ataupun huraian tentang kefahaman pembacaan. Pada ketika itu juga saya lihat bila ada program-program sebegini, bila dibaca ataupun kita bacakan pada dia akan buat reflection itu bukan berdasarkan tulisan
tapi sebaliknya gambar lukisan. Itu antara ciri-ciri yang ada pada anak saya lah. Selain pada hyperaktif, dia tak banyak bercakap ya, tapi dia banyak melakukan sesuatu, exploring sesuatu, dan hampir semua barangan itu hendak diprosesnya lah. Tapi kalau pada budak-budak ni rosaklah barangan kita kan. Tapi sebenarnya itu adalah ciri-ciri yang saya dapati awal kemudian saya rujukan dia ke pakar. Jadi dengan mengambil kira hal berkenaan, saya terpanggil untuk membuat kajian ini. Sempena dah dapat grant, dah dibuka grant tersebut, dan kemudiannya dia lebih dekat dengan saya dan mungkin saya dapat memahami sebenarnya apa itu disleksia dalam kalangan kanak-kanak, dan mungkin dengan bidang kita ini terdapat menyumbangkan sesuatu untuk fun learning dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya awal cetusan projek ini. Bersama pada awal, saya boleh share slide lah selepas ini. Ada Dr. Andika nak bertanyakan dulu sebelum saya share slide? Okey, terima kasih Dr. Lena. Itu adalah satu inspirasi lah, idea. Ya. Satu proses bagaimana Dr. Lena mendapatkan idea untuk membuat satu kajian. Ini yang menarik sebenarnya. Bila kita membuat satu kajian itu bukanlah kita sekadar pada seronok atau syok kita sendiri untuk membuat satu research. Yang penting ialah kajian yang kita buat itu memberikan manfaat. Jadi untuk soalan seterusnya, kita nak tahu juga bagaimana pendekatan drama yang Dr. Lena guna dalam usaha mengadakan aktiviti PDPC dengan pelajar-pelajar. Okey, saya share tentang kajian saya ini. Pertama sekali, untuk sesi ini saya jadikan dia sebagai tajuknya, iaitu aktiviti drama sebagai kaedah alternatif aktiviti bahasa Melayu dalam kalangan murid kelas di sebagai meningkatkan kefahaman literasi. Jadi saya ceritakan sedikit tentang asalnya, tajuk asalnya iaitu tajuk grant asalnya adalah pembinaan modul berdasarkan aktiviti drama sebagai inovasi kaedah alternatif aktiviti PDPC Bahasa Melayu dalam kalangan murid kelas inklusif separa. Saya cerita sikit pendidikan, apa terms-termsnya lah. Inklusif separa Sekolah Kebangsaan Bayan Baru sebagai usaha meningkatkan kefahaman literasi. Okey, untuk pendidikan ini saya sebagai ketua pendidik, dan saya ada 2 orang pendidik bersama saya, iaitu Prof. Madia Dr. Muhammad Kifli Abdul Rahman dan juga Dr. Nur Syuradino Hashim. Jadi grant ini merupakan grant pendidikan khas, pendidikan universiti yang mana yang telah berlangsung sebenarnya 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya research ni dah lama berlangsung tapi tak apa, hari ini kita kongsi sedikit. Jadi mengambil kira tentang apa yang berlaku situation semasa dalam dunia pendidikan pada hari ini, perkembangan dan sebagainya, kita melihat kepada plan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu 2013-2025. Ia telah mencatatkan bahawa berdasarkan amalan terbaik peringkat antarabangsa dan dasar sedia ada, Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk menambah bilangan murid yang berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif. Ini adalah perkara yang sebenarnya menarik jugalah minat kita untuk terus membuka ruang dalam drama dan teater, mengaplikasikan teknik-teknik tersebut ke dalam dunia pendidikan itu sendiri kan. Jadi sehubungan itu satu piagam ini di bawah aspirasi equity, iaitu peningkatan enrollment MBK ataupun murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif ini. Jadi dia merupakan salah satu daripada 25 inisiatif utama dalam satu agenda bersepadu Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah diwartakan pada tahun 2013. Jadi dalam kajian ini anda semua mungkin lihat saya menggunakan untuk mengambil subjek sebagai literasi, kemahiran literasi, iaitu literasi ini dapat didefinisikan sebagai kebolehan menulis dan membaca, iaitu celik huruf kalau melihat kepada Kamus Dewan. Jadi kunci kepada literasi adalah keupayaan untuk membaca perkembangan, iaitu perkembangan kemahiran yang bermula dengan keupayaan untuk memahami percakapan dan menukarkannya ke bentuk penulisan dan berupaya menakul maksudnya. Inilah hal-hal penting. Jadi menakul bermaksud proses membuat pertimbangan logik berasaskan faktor sebab dan akibat. Jadi kemahiran literasi merupakan fundamental paling penting dalam pembelajaran. Jadi tanpanya pelbagai masalah akan muncul dalam proses pembelajaran. Jadi kita tackle asasnya dahulu. Jadi kalau kita lihat kepada
NKRA ya, pendidikan, jadi sangat menitik beratkan hal ini. Jadi sub NKRA Linus pada ketika itu telah diperkenalkan di Malaysia pada 2010 dan juga 2013. Jadi mendapati bahawa data yang diperoleh menunjukkan kesan bahawasanya murid tidak dapat menguasai 3M ini, literasi ini, iaitu membaca, menulis dan juga mengira, dan menyumbang kepada peningkatan kadar masalah disiplin dan juga keciciran di sekolah. Ini menyumbang ya. Jadi malah keadaan menjadi semakin rumit apabila murid-murid tidak dapat menguasai 3M daripada peringkat awal dan akan menyebabkan berlakunya kegagalan akademik secara kumulatif. Jadi hal ini amat sukar diperbaiki sekiranya dibiarkan sehingga berada pada tahap lebih tinggi. Jadi kita lihat juga pada kajian yang ditunjukkan pada tahun 2008 itu sebanyak 13% ramai 54,000 murid tahun 1 tidak menguasai 2M. Kalau kita lihat kajian ini, ia lebih peratus kepada umum ini belum masuk kepada MBK. Jadi dua perkara penting ini merupakan faktor utama yang akan membuka kefahaman murid tentang pembelajaran. Jadi sekiranya kedua ini gagal dicapai, maka murid akan menghadapi masalah dalam pemahaman pembelajaran. Jadi bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang digunakan sebagai bahasa rasmi pelajaran di sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia. Jadi kegagalan 2M ini bermakna kegagalan literasi. Jadi dia akan malah itu Linus 2010 diperkenalkan. Jadi di sinilah kita melihat kajian ini ada relevannya untuk dilakukan apabila kita melihat drama dan teater ini dapat mewariasikan lagi metod pengajaran dan pembelajaran seronok dan interaktif dengan mengetengahkan tekniknya itu di dalam PDP itu. Jadi dalam usaha memperkayakan metod sedia ada lah. Jadi Ihsan Sulaiman 2004 juga menyatakan bahawa setiap pelajar itu ada berbeza tahap kognitifnya. Kognitif ni maksudnya kefahaman pengetahuan di dalam sesuatu itu. Jadi guru hendaklah menyediakan keadaan yang sesuai untuk menampung pembelajaran kedua-dua kumpulan ini. Maka itu dalam kajian ini, pengkaji saya pada ketika itu mengaplikasikan bukan 3 pusingan, maaf saya silap sedikit di sini, maksudnya 2 pusingan yang saya mengaplikasikan kajian tindakan daripada model Chemis dan Metaget ya. Jadi melalui proses refleksi dan juga aktiviti bengkel yang dijalankan sepanjang kajian ini berlangsung. Jadi kalau kita lihat kerana juga 2011 ada mengemukakan tentang konsep multiple intelligence yang mana wujud dalam kalangan pelajar. Tadi macam Dr. Nika dah sebutkan pada awal-awal tadi introduction yang mana kita lihat masalah pembelajaran ini bukanlah suatu perkara yang bodoh atau di luar keupayaan. Mereka mempunyai intelek yang biasa. Sebenarnya kita boleh kembangkan lagi perkara ini. Jadi mungkin Gardner menjelaskan bahawa pelajar-pelajar ini berbeza daripada pelbagai segi kecerdasan yang terdiri daripada pelbagai faktor antaranya existential, naturalist, visual spatial, musical, rhythmic, verbal linguistik, mathematical dan sebagainya lah. Jadi setiap kecerdasan ini menunjukkan perbezaan antara mereka. Jadi kerana berpendapat setiap pelajar perlu menguasai pelbagai kecerdasan. Jadi kita lihatlah ada pelbagai. Okey, berbalik kepada kefahaman tentang subjek matter yang saya pilih pada awalnya sebab yang untuk research ini saya dah khususkan ya tentang disleksia ya untuk pengetahuan semua. Jadi program pendidikan inklusif ni adalah program pendidikan bagi murid berkeperluan khas, pendidikan khas atau kita panggil sebagai short formnya MBK. Jadi dengan dia dihadiri sama dengan murid dalam kelas yang lain kelas yang sama dalam sekolah kerajaan dan juga bantuan kerajaan. So kat sini ada dua perkara ya, dua jenis ya. Pertama adalah inklusif penuh dan yang kedua adalah inklusif separa. Kalau melihat kepada inklusif penuh, jadi MBK belajar secara sepenuhnya masa bersama murid arus perdana. Maksudnya terus masuk kepada arus perdana. Jadi MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Antara lain yang kedua adalah inklusif separa yang mana MBK belajar secara penuh masa bersama-sama murid arus perdana. Namun MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Ada dua perkara di sini mungkin di sini ada sedikit sebenarnya tersilap. Sebenarnya inklusif separa itu dia belajar di kelas dia sahaja kan. Jadinya dia tidak melibatkan arus perdana, tapi ada certain subjek yang boleh dia belajar dengan arus perdana.
Ini boleh kita lihat dalam MOE, www.moi.gov.my ya. Jadi objektif inklusif ini iaitu antaranya adalah memastikan MBK mendapat hak yang sama rata dengan belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Kedua, membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang sangat optimum. Jadi memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid harus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Seterusnya, dapat meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Okey. So, langit di sini kita lihat macam untuk kajian ini antaranya objektif dalam mengenal pasti sumbangan aktiviti drama yang boleh menyumbang kepada pemahaman pembelajaran MBK untuk subjek Bahasa Melayu. Kedua adalah menganalisis potensi aktiviti drama sebagai kaedah alternatif pengajaran Bahasa Melayu yang mampu menyumbang kepada kemahiran komunikasi. Dan ketiga adalah menjustifikasikan aktiviti drama sebagai kaedah alternatif pengajaran Bahasa Melayu sebagai usaha meningkatkan kebolehan literasi MBK. Okey, untuk makluman, kajian ini dilakukan untuk melihat kesan dan pemahaman pelajaran MBK di Sekolah Kebangsaan Baru. Itu adalah skop kajian saya melalui aktiviti drama sebagai kaedah alternatif PDPC Bahasa Melayu. Jadi dia hanya difokuskan kepada aktiviti PDPC Bahasa Melayu dalam kalangan murid darjah 4 pada ketika itu, iaitu aras disleksia 2 dari kelas inklusif separa sebagai usaha untuk meningkatkan kebolehan literasi. Jadi untuk kajian ini saya menggunakan pendekatan kajian tindakan KMIS dan McTaggart yang melibatkan dua kitaran lah sebagai modul, sebab masa tu kami membina modul ya. Aktiviti itu telah dimodifikasikan berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas ataupun KSSRPK dalam masalah pembelajaran yang merujuk kepada DSKP pembelajaran khas disleksia 2 Bahasa Melayu. Jadi berdasarkan DSKP dan juga buku teks yang telah ada itu, kita bangunkan metod berbeza daripada metod yang dicadangkan di dalam buku. Okey, seterusnya dia dalam buku tu ada banyak topiknya. Jadi kami telah memilih topik alam sekitar dan teknologi hijau jadi untuk pelaksanaan kajian ini. Jadi banyaklah aktiviti pemungutan data yang dilakukan secara pemerhatian yang turut libat sama secara aktif dengan aktiviti peserta kajian. Jadi ada diwujudkan membuat berstruktur dijalankan pada 8 responden kajian iaitu pelajar yang terlibat dengan aktiviti kajian. Untuk makluman semua kelas ni untuk disleksia 2 hanya ada 8 orang saja. Jadi kita tak boleh membuat pemilihan secara rawak. Pensampaian terus harus kepada proposif sampling. Jadi aktiviti drama yang telah dimodifikasi meliputi standard kandungan SK 1, 2, 3, 4 yang terkandung dalam DSKP konteks ya. Jadi murid-murid ini terdiri pada secara bersasar lah, maksudnya kita dah ada sasaran kita. Itu antaranya. Jadi setelah itu kita juga telah melakukan pemerhatian terhadap keberkesanan kaedah yang diperkenalkan dengan melakukan refleksi kesan dan impak berdasarkan kaedah tersebut. Jadi selain kaedah pemerhatian, instrumen kajian juga melibatkan kaji selidik dan membuat berstruktur. Sumber-sumber sekunder dari pustaka mengenai drama dan pendidikan juga akan dilakukan secara komprehensif bagi menyokong pelaksanaan kajian ini. Jadi untuk mereka yang mungkin berminat untuk melakukan kajian dalam bidang ini, kita boleh merujuk kepada dokumen KSSR ya, pendidikan khas ya dalam terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, ini sedikit tentang research framework ataupun proses yang saya lakukan. Antaranya untuk saya mendapatkan pertama sekali literature review ya. Sebenarnya kita ada dua pilihan, sama ada kita nak buat LR ataupun kita hanya nak menumpukan kepada meta analisis ya, yang mana hanya kita mengumpulkan kajian-kajian berkaitan sahaja, tidak membabitkan mungkin penelitian dan sebagainya. So daripada situ kalau macam di sini saya pilih LR, saya tidak membuat meta analisis dan kemudian saya mengenal pasti research masalah ni lah, masalah kajian, dan daripada situ baru saya memulakan kutipan data yang melibatkan data analisis. Selepas melakukan analisis, saya melakukan reduction dan kemudian saya melakukan coding. So daripada situlah baru saya kami melakukan modul development ada modul development dan modul pragmatik yang mana kami pergi kepada lapangan untuk mendapatkan responden participation. Di situlah kita melihat kita mengaplikasikan pendekatan KMIS dan McTaggart dalam kajian tindakan ini secara 2 cycle ya.
dua cycle ini. Jadi anda boleh lihat di sini dalam saya punya slide ni. Jadi di situ kita kena faham bagaimana kajian tindakan ini penting, di mana kita ada kajian tinjauan awal dan sembari kita merancang tindakan itu dan melaksanakan tindakan memerhati dan reflection kepada kajian kita dan tindakan kita. Okey, jadi dia ada beberapa dua cycle di sini dan kemudian barulah kita dapatkan data ataupun findings. Jadi di situ kita melihatlah Keynes dan McTaggart ini biasanya menjelaskan yang setengah kumpulan sudah merancang tindakan. Ada yang belum pergi kajian awal, kajian rintis, tapi mereka telah merancang. Jadi mereka boleh mulakan langkah pertama seperti mana yang dimukakan dalam model Levine lah. Tapi bagaimanapun mereka berpendapat bahawa kebanyakan kumpulan akan memulakan peringkat awal refleksi bagi membuat tinjauan awal terhadap sesuatu situasi sebagai asas untuk merancang dan bertindak. Itu adalah lebih baik. Kalau saya tak pakai Levine, saya pergi kepada McTaggart Keynes dan McTaggart lah. Jadi kajian tindakan adalah falsafah bagi pada mereka yang mungkin belum familiar. Kajian tindakan adalah falsafah dan metodologi pendidikan yang umumnya diterapkan dalam sains sosial lah. Jadi ia mencari perubahan transformatif melalui proses serentak mengambil tindakan dan melakukan penyelidikan yang dihubungkan bersama refleksi kreatif. Dalam hal ini kita menggunakan kaedah drama yang mana kita menerapkan dan melalui proses transformasi pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk saya kongsi juga di sini, jika kita melakukan kajian PDP ada dua di situ kata kunci, pengajaran dan juga pembelajaran. Untuk pelajar mungkin boleh memilih salah satu sahaja, sama ada ingin memfokuskan kepada pengajaran ataupun ingin memfokuskan kepada pembelajaran. Sebab di situlah nanti kita akan membina objektif kita supaya lebih mengkhusus kepada aktiviti yang ingin kita lakukan. Macam di sini sebenarnya Dr. Lina, sekejap. Boleh kita full screen kan tak? Besarkan dia. Setakat ni Isi sekejap je. screen. Supaya semua orang boleh nampak gini. Okay. Jadi kita melihat di sini, jadi pilih salah satu sahaja. Macam kajian saya ni ada peruntukan, jadi tak apalah saya pilih kedua-duanya untuk melihat sebanyak mana potensi yang dapat kami kumpulkan lah untuk pergi kepada lapangan dan menggunakan kaedah drama ini. Jadi di sini saya mungkin kongsikan sedikit lah, iaitu proses ke lapangan. Macam mana bila kita nak melakukan kajian penyelidikan-penyelidikan ni, dia a bit different from kajian biasa yang kita lakukan, yang kajian kualitatif biasa. Jadi dia ada beberapa prosedur yang harus kita patuh. Kalau kita tak patuh, kita tak dapat pergi ke lapangan. Ini adalah perkara yang paling penting. Di sini masa tu saya mula-mula buat kajian pendidikan, saya agak stuck di sini yang dalam 3 ke 4 bulan jugalah dia terberhenti di situ disebabkan proses ini. Okey. Benda pertama adalah mungkin anda boleh memohon application to use human resource subject daripada universiti masing-masing. Yang ni human ethics ni ada, state university dia ada. Jadi kita kena mohon dahulu sebab kita nak interview, nak adakan aktiviti bersama, kita punya informan, responden dan sebagainya, dan kita mesti sekarang ni diwajibkan untuk mengisi borang application to human research subjects dan kita mengambil risiko-risiko yang telah kita janjikan dalam borang berkenaan. Okey, seterusnya untuk kajian penyelidikan pendidikan, kita mesti melakukan permohonan di sistem IRAS 2.0. Sistem ini merupakan sistem yang diperkenalkan oleh KPM yang berperanan menerima dan mengeluarkan surat keputusan permohonan kebenaran menjalankan kajian di mana-mana bahagian di bawah KPM. Tak kisahlah di sekolah ke, prasekolah ke, apa sahaja di bawah KPM, di bahagian dasar ke apa, kita mesti memohon kebenaran. Untuk makluman semua pelajar, permohonan kebenaran ini dia mesti dilakukan bila kita dah ada proposal, sebab dia akan mohon proposal kita yang telah lulus. Jadi selepas lulus maka kita akan melakukan permohonan di sistem IRAS. Sekarang ni mungkin masa anda memohon untuk anda dah boleh memohon untuk application to use human resource subject ni. Sebab sekarang ni kalau permohonan untuk postgraduate atau apa macam FRGS lah misalnya untuk para pensyarah dan penyelidik, dia pun dah minta kita untuk mengetengahkan sama kita dah buat belum application to use of human research subject ni. Ada universiti yang minta Jadi selepas kita memohon di sistem IRAS itu, barulah dia akan ada sama ada dibenarkan atau tidak membenarkan ataupun lulus dengan bersyarat.
Okey, di sini sebenarnya sangat ada banyak perkara yang harus kita patuh. Antaranya sekiranya kita meletakkan kita punya method itu ada pungutan data berdasarkan rakaman video. Di situ dia akan query kita banyak soalan. Video itu apa dan bagaimana. Dan syaratnya sebenarnya tidak boleh kita mengeluarkan data itu kepada umum. Sebab itulah itu saya sebenarnya masa Dr. Azrul Tandika saya dah bagi gambar, alamak saya terlupa sebab benda ni dah 3 tahun kan. Saya tak boleh reveal sama ada gambar, walaupun sekeping gambar sebenarnya, tapi tak apalah sebab atas dasar kawan-kawan saya kata tak apa, saya take the risk. Sebenarnya tak boleh, daripada etiknya tak boleh, dia perlu mendapatkan kebenaran di situ. Tapi saya ada dapat kebenaran, saya ada buat consent letter bersama dengan sistem IRAS ni, saya ada buat consent letter yang telah saya berikan template kepada mereka yang mana saya akan gunakan kepada informan saya. Maksudnya saya akan berikan kepada parent pelajar, guru untuk diisi supaya saya dapat melakukan dokumentasi dalam penyelidikan. Sangat penting kalau kita pergi ke lapangan untuk kita mendokumentasikan penyelidikan sebab dia melibatkan nanti bila kita nak buat analisis dan coding data, di situ kita lihat bagaimana kita nak buat triangulasi data. Sebab coding data kita tak boleh buat macam kita coding data sendiri dan kita analisis. Orang kata dalam penyelidikan ni macam syok sendirilah. Maksudnya tidak ada siapa mengesahkan data itu benar atau salah. Maka dengan ini perlunya ada proses triangulasi data yang mana kutipan yang pelbagai. Sebagai contoh, kami menangkap gambar, merakamkan dengan menangkap gambar, merakamkan video. Kami ada 3 borang tertentu dalam kajian seperti yang telah dinyatakan. Dan borang ini biasanya kutipan data ini dalam kajian saya ini kami menggunakan 3 facilitator untuk membantu mengutip data pemerhatian 3 facilitator. So daripada 3 facilitator itu kita melihat, kita melakukan triangulasi sama ada data ini sepadan atau tidak. Selepas itu pula kita akan menonton semula rakaman video tersebut dan membuat triangulasi lagi. Benar atau tidak, adakah relevan atau tidak. Biasalah kadang kita membuat kajian ni, biasanya kita dah set up kita punya soalan dan sebagainya, tapi bila kita ke lapangan kita rasa ada benda yang terlepas pandang. Jadi benda ni sangat penting untuk kita rakam dan dokumentkan supaya kita dapat melakukan triangulasi yang setara dengan kajian kita. Okey, di situ. Jadi apabila setelah kita consent letter perlu ditandatangani oleh parents, perlu ditandatangani oleh guru untuk participate dalam kajian kita, itu yang penting. Okey, setelah itu kita juga mestilah mendapat kebenaran lulus dari KPM daripada IRAS ni, barulah boleh dimajukan kepada JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. Di situ kita tak pergi terus ke sekolah lagi. Pergi kepada JPN dulu, bawa surat ini dulu, surat yang dah lulus dengan syarat, bawa ke JPN dan kemudian JPN kena endorse dahulu, mestilah ditegakkan terus-terus endorse. Prosesnya tu berminggu jugalah. Bila dapat kelulusan kepada JPN, barulah boleh dimajukan kepada pihak sekolah. Jadi dari segi etiknya, tak bolehlah hari ni kita lulus, kita bawa sekolah, kita terus nak mula. Kita harus pergi dulu meminang sekolah tersebut, kata kita dah dapat, kita lakukan prosedur ini. Biasanya sekolah tak ada bantahan dan kemudian barulah dia bagi kata putus tu, barulah kita selesa menjalankan kajian kita di situ. Ini adalah proses dan prosedur ke lapangan lah. Okey. Jadi perkara penting semasa lapangan, pastikan kita mendapatlah borang, kita ada dah siap sedia borang temu bual. Ingat surat-surat yang tadi tu mesti ada dalam file kita. Setiap kali kita masuk kita kena tunjukkan Dia ada borang temu bual, borang survey, facilitator, kutipan data, dokumentasi, refleksi juga penting sama ada kalau saya menjalankan kajian bersama MBK ini dalam kalangan disleksia, reflection itu saya lakukan dalam soal kajian soalan yang mudah dan kemudian kita tanya dan kita tikkan supaya memudahkan mereka untuk faham. Jadi tadi triangulasi saya dah terang tentang triangulasi data Okey. Okey, ini adalah saya sharing sikit tentang apa dapatan yang telah kita lakukan. Bagaimana kita telah menggunakan kaedah dramatisasi cerita. Ini based on DSKP, dia punya perkara ini kita cerap atau daripada kandungan, standard kandungan, standard pembelajaran yang berada dalam DSKP. Yang kita ambil jadual 4, standard kandungan 1
Mempamerkan kemahiran mendengar dan bertutur. Itu dia punya target standard kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi daripada kemahiran bertutur, kami menggunakan modifikasi atau aktiviti dramatisasi cerita ya. So dramatisasi cerita pada dasarnya adalah improvisasi secara terancang yang mana pelajar menggunakan alat dan kemahiran lakonan untuk menjadi watak atau objek dalam cerita. Jadi mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk mengatakan apa yang mereka fikir, watak yang mereka akan katakan, dan menggunakan pergerakan atau untuk menggambarkan hasil dalam cerita. Kita bebaskan mereka. Pertama adalah yang dinilai adalah 5 perkara, antaranya adalah mendengar arahan, mendengar dan memahami arahan, 2 perkara berbeza. Mendengar arahan, 1. Kedua, mendengar dan memahami arahan adalah 2 perkara yang berbeza. Mendengar dan memahami cerita, memberi respon pada cerita yang diperdengarkan, memahami cerita berpandukan gambar. Ini aktiviti yang kita jalankan. So kami sediakan beberapa gambar yang kita adakan set induksi pada awal kajian tersebut. Kita dah tunjuk gambar daripada topik berkenaan, kita dah cari gambar yang sesuai, kita tunjukkan dan kita stimulate dia apa yang dia faham, apa yang dia barulah masa itulah baru kita berikan arahan, kita dengar dulu pendapat dia, baru kita berikan arahan dan kemudian seterusnya proses ini untuk kita lihat respon mereka berkenaan tersebut. Kita kalau pergi ke lapangan, kita tak boleh cerita kat pelajar tentang kaedah ini, kaedah itu, sebab mereka tidak akan faham ya. Mereka adalah, walaupun pelajar sekolah menengah sebenarnya mereka tidak akan faham. Jadi kita yang nak data kita yang perlu merancang apakah aktiviti yang kita nak lakukan dan kita kena jelas tentang perancangan kita tersebut. Ini adalah dapatan purata dia. Agak banyak sebenarnya kan, out of 8 orang kan. Jadi agak banyak juga, tinggi juga. Okey, seterusnya kita lihat kemahiran membaca. Yang ni kita aplikasikan bacaan dramatik. Saya tidak meletak satu teknik je, saya pakai kita guna bacaan dramatik. Sebabnya di dalam SK 2.0 kemahiran membaca ni kandungan yang diambil kira adalah kemahiran membunyikan suku kata konsonan vocal. Okey, konsonan dan vocal. Kalau kita lihat di sini perkara 1 membunyikan suku kata konsonan vocal, konsonan plus konsonan vocal. Jadi dia dah ada dalam buku teks tu, tapi kita kena merancang perkara barulah bila kita nak katakan bacaan dramatik. Okey, bejaan batang huruf dan sebagainya kan. Kita kena tahulah tu. Jadi mengeja membatam perkataan, pertama membunyi, kedua mengeja dan membatam perkataan. KV, KK plus KV. Ketiga, mengeja dan membatam perkataan vokal berganding, membaca kuat perkataan yang telah dipelajari, membaca kuat frasa yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari. Jadi bila kita minta dia kuat dengan perlahan tu ada 2 perkara. Pertama dia punya kemahiran komunikasi itu sendiri, dia punya keyakinan diri itu sendiri. Ada banyaklah pendapatan sebenarnya yang boleh kita ekstrakkan apabila kita berjaya membuat mereka ini beraktiviti dengan kita. Okey. Jadi bacaan dramatik yang kami guna dalam ni, kalau dimasukkan dramatik menunjukkan pembacaan umum dengan penggunaan suara yang interpretatif ataupun dramatik. Kalau di sini kita memang buat dialog lah, kita tak buat puisi lah, kita buat drama untuk hal ni. Okey, yang ni adalah ada juga penulisan, ada juga kemahiran menulis. SK 3.0 menumpukan kepada kemahiran menulis. Jadi di sini kami modifikasi aktiviti penulisan drama. Ada dialog kan. Jadi menulis suku kata, perkara yang dinilai, menulis perkataan dan frasa, menulis ayat tunggal, menulis dengan menggunakan tanda baca, menghasilkan penulisan. Ini yang kita nilai. Sebab agak suka sikit menulis ni. Sebab kita nak lihat ejaan betul tak betul, macam patah eja betul tak betul, ayat bagaimana, kita lihat jugalah perkara itu. Dan biasanya kita ada facilitator yang akan kata mendorong mereka lah, akan bantu mereka untuk memberi input-input supaya menggerakkan mereka untuk menghasilkan penulisan drama itu sendiri. Macam tu. Okey, antara 4.0 adalah aspek seni bahasa kalau kita lihat pada standard kandungan. Jadi di sini kita modifikasi simulasi dan main peranan ya. Pertama adalah bercerita. Kalau ikut kepada SK 4.0 ini, nyanyian dan gerakan kan. Jadi kami gantikan dengan simulasi gerak dan main peranan secara improvisasi. Maksudnya kita beri situasi, kita beri senario dan kita berikan mereka watak untuk mereka melakukan improvisasi tersebut. Okey. Ketiga adalah berpantun seperti kehendak yang ada dalam standard kandungan. Tadi kami digantikan dengan lakonan berdasarkan senario drama. Okey, jadi kalau kita lihat apa tu main peranan adalah perubahan tingkah laku seseorang untuk mengambil peranan baik secara tidak sedar untuk mengisi watak sosial atau secara sedar untuk melakukan watak yang diambil atau dipilih.
Kedua adalah simulasi atau penyelakuan bermaksud mengajuk meniru keadaannya atau suasananya seolah-olah betul atau hampir sama dengan keadaan sebenar. Kalau kita lihat apa ini peranan simulasi, memanglah memakai watak dan berlakon. Sebenarnya ia memang teknik drama lah. Itu yang kita lihat lah. Okey, jadi kesimpulan tu kita lihatlah bahawasanya kami mendapati daripada hasil triangulation data kami, berlakunya peningkatan pemahaman pembelajaran bahasa Melayu, yang mana juga berlakunya rangsangan keseronokan pembelajaran. Ya, dia meningkat ni. Sebenarnya kita ada soal selidik sebelum tu, tapi sebab terlalu banyak ni saya tak kongsi jugalah kan, minta maaf. Jadi mampu meningkatkan kemahiran komunikasi sebagai usaha meningkatkan kebolehan literasi, boleh membaca, menakul. Jadi kita melihat juga dasar yang diketengahkan oleh KPM, yang mana pelaksanaan strategi PDP, KSSR melalui pendekatan BMB, belajar melalui bermain bagi murid khususnya MBK, menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika belajar. Ya, mereka seronok. Memang ada pembuktian. Jadi di situ kita lihat bagaimana aktiviti ini boleh merangsang kemahiran berfikir pelajar, dan kaedah ini dilihat memupuk kemahiran komunikasi, kerja sepasukan, sebab drama ni dia tak pergi pada monolog atau solo performance. Jadi melihat kerja sepasukan, berdaya tahan dan mampu membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baru yang berteraskan kepada amalan kemahiran hidup dan nilai murni. Jadi kami mendapati bahawa perhatian ini peluang ini mempunyai potensi lah drama dijadikan sebagai kaedah dalam teaching and learning yang cemerlang untuk menambahkan pilihan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya mencapai kepelbagaian kaedah dalam PDPC alam baru khususnya untuk MBK. Ya, di situ saja daripada saya, sharing saya pada hari ini. Mungkin saya boleh start untuk pada moderator, serahkan kepada moderator. Okey, baik, terima kasih Dr. Lena. Kepada yang belum mengenali Dr. Lena ni, sebenarnya beliau merupakan pensyarah di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan beliau ni juga sebenarnya seorang aktivis teater. Itu sebab dia menggunakan pendekatan teater dalam kajian yang beliau laksanakan. Ya. Seorang yang pada saya mempunyai pengalaman yang besar. Dah hampir 25 tahun dia terlibat dalam dunia teater. Dan juga sebagai seorang akademik, beliau menggunakan pengalaman teater itu dalam kajian beliau. Ini yang beliau lakukan. Jadi Dr. Lena, berkaitan dengan tadi tu yang kita gunakan itu, mungkin boleh kongsikan kepada kita, mungkin kepada penggiat-penggiat teater di luar sana, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu teater itu. Kalau dikatakan, selalu kita dengar pendekatan teater digunakan dalam terapi, pendekatan teater digunakan dalam aktiviti menangani masalah-masalah akhlak, macam saya gunakan di pusat-pusat pemulihan. Jadi saya nak mungkin boleh kongsikan dengan pendengar, pendekatan teater itu yang macam mana yang selalu dia digunakan. Sebab orang selalu salah faham. Ya, bila kata teater, dia ingat persembahan, dia ingat lakonan. Jadi pendekatan teater tu boleh dihuraikan lebih lanjut. Silakan. Okey, terima kasih Penerusi Dr. Andika. Okey, teater ini luas ya. Kita tidak boleh rigidkan pemahaman teater ini kepada bentuk performance semata-mata. Yes, the outcome is performance. Tapi tak semestinya structured performance. Tak semestinya mesti ada elemen-elemen sino yang gempak dan sebagainya. Ini bila kita gunakan teater sebagai applied teater seperti teater gunaan ini, kita hanya mungkin kita boleh mengambil teknik yang digunakan pakai dalam teater bagi membantu kita dalam menyelesaikan ataupun memperkukuhkan tentang sesuatu kajian kita berkenaan dengan pendidikan atau penggunaan teater untuk pendidikan. Sudah semestinya kita hanya mungkin macam seperti yang saya bentangkan sebentar tadi, bukanlah saya tak mengajar budak tukang untuk buat scenografi ya. Saya tak ajar budak buat set, saya tak ajar budak mengarah, saya tak ajar pun budak berlakon, pelajar untuk berlakon. Tapi apa yang kami buat adalah kita menggunakan teknik atau kaedah drama atau teater itu sendiri untuk to enhance aktiviti dalam PDPC. Sebagai contoh, mereka ada aktiviti tentang untuk bacaan drama ada. Tapi mungkin mereka tidak menekankan dramatik reading, elemen-elemen dramatik seperti emosi,
aksi reaksi itu tidak menekankan kaedah itu. Okey, mereka ada simulasi dan main peranan, role play memakai watak, tapi ciri-ciri pemakaian watak itu mungkin tidak mereka apply-kan. Mereka ada improvisasi tapi mereka tak gunakan perkataan improvisasi. Macam kami menggunakan props ya, kita mengetengahkan beri mereka props bagi sebab itu gotong royong kebersihan teknologi hijau. Kita simulation, kita buat sampah, kita berikan mereka alat-alat untuk mereka membersihkan condition itu. Untuk makluman, semasa kami pergi ke lapangan tersebut, kita telah mendapat data awal tentang pencapaian pelajar di sekolah ini ya. Jadi ada lebih kurang 2 pelajar out of 8, ada 2 orang pelajar yang sebenarnya sangat malu, sangat tidak mahu bercakap dengan orang luar lah. Dia tak nak beraktiviti untuk berkumpulan, dia tak nak, ada 2 orang pelajar. Tapi kita harus bijak bagaimana kita nak mengaplikasi daripada dalam set industri tu, bagaimana kita memperkenalkan diri, bagaimana kita mendekati mereka dengan soalan-soalan yang interaktif, memahamkan mereka tentang drama itu secara tidak langsung. Mungkin mereka tak faham tapi at least mereka menjawab kepada kita punya persoalan kajian itu sendiri untuk kita bina objektif tu. Jadi mereka participate. Akhirnya mereka participate dalam kajian tersebut. Dan cikgu pun agak macam tersenyum dan terkejut. Cikgu dia kata, biasanya dia tak nak bercakap, dia tak nak ni, tapi dia bercakap sebab kita lakukan secara FGD focus group development kan. Jadi kami pecah pada 2 kumpulan, yang lebih kecil jadi 4 lelaki, perempuan. Mereka lebih selesa dalam kalangan kawan-kawan kan. Jadi kita bagi ada facilitator yang facilitate apa nak kena buat, merangsang mereka dan sebagainya. Akhirnya dia comes out dengan lakonan, dengan simulasi, main peranan. Cikgu pun agak terkejut di situ. Jadi saya melihat bahawasanya ini adalah teknik drama kan, simulasi, main peranan dan sebagainya, ini adalah lakonan kan. Kita sebenarnya, kita kata kan tak cukup, cukup sebabnya mereka melakukan perkara ini dengan imajinasi. Imajinasi itu sendiri adalah salah satu teknik yang diketengahkan dalam method acting, contohnya Stanislavski. Kita tak boleh dalam kajian, tak boleh letak segalanya dalam tu. Jadi kita boleh kaitkan bila kita dah ada pemahaman tentang teater tu sendiri, dan kita boleh kaitkan sebagai contoh penggunaan props, setting, gambar untuk stimulate rangsangan, dia merangsang imajinasi itu sendiri. Itu adalah teknik yang digunakan dalam aktiviti ataupun latihan untuk membangunkan seorang aktor. Jadi ini adalah teknik teater yang kita bangunkan. Jadi mungkin, adakah saya menjawab Dr. Andika? Ya, terima kasih Dr. Rina. Okey, Itu sama-sama. antara apa yang secara ringkas Dr. Rina bagi tahu mengenai bagaimana kita menggunakan pendekatan teater. Sebenarnya apa saja yang kita guna tu, teater ni ialah kehidupan sebenarnya. Jadi apa yang kita guna dalam kehidupan kita itu sebenarnya boleh kita kaitkan dengan nama istilahnya teater. Ya, teater tu adalah refleksi kehidupan. Jadi berbalik-balik pada kajian Dr. Rina ni tadi, kalau kita tengok balik, ini mungkin saya nak cuba nak minta doktor imbas balik lah. Ini kajian yang dah lama kan. Bila kita membuat kajian berkaitan dengan murid-murid ni, dia tak nak kita memang ada banyak teori-teori yang kita pakai. Jadi Dr. Lena pakai teori kemis tadi kan. Jadi saya nak kaitkan dengan Fleming. Fleming yang menggunakan teori VAK, visual, auditory, reading and kinesthetic. Jadi sebenarnya dalam bidang seni, tak kira lah bidang teater ke atau bidang lain, bidang apa pun, asal namanya bidang seni, kita boleh kaitkan dengan terapi, kita boleh kaitkan dengan pemulihan. Sebab dia melibatkan bila kita kata bercakap soal visual, auditory, reading and kinesthetic, sama ada bidang lukisan, bidang muzik, bidang teater, bidang apa saja bidang seni, kita boleh masukkan dalam tu. So dalam kajian Dr. Lena, antara aspek visual, auditory, reading and kinesthetic ini, yang mana satu yang dominan di dalam kalangan murid-murid disleksia ni? Sebab kita faham murid-murid disleksia ni dia ada banyak kategori. Jadi dalam kes kajian Dr. Lena, pendekatan yang mana satu? Maksudnya dari segi visual, auditory, kinesthetic dan reading tadi, yang mana lebih dominan diguna pakai dalam praktikal yang dilakukan? Okey, terima kasih Dr. Andika.
Okey, untuk makluman, kalau ikutkan apakah pendekatan yang kami gunakan, sebenarnya kami menggunakan keempat-empatnya iaitu visual, auditory, juga reading dan juga kinestetik. Sebab kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu perkara visual ataupun auditory atau mana-mana pilihan sebab pelajar-pelajar biasanya kinestetik itu mendahului mereka. Mereka tidak boleh duduk setempat dan menumpukan perhatian dengan cara berfokus. Ini adalah masalah utama disleksia, tidak boleh memberi fokus. Maka itu kami memang menekan kepada kinesthetic learning. Sebab tu bila kita membuat modul pada awalnya itu kita telah meletakkan masa ya. Maksudnya aktiviti ini tidak boleh melebihi berapa minit sebagai contoh. Hanya kita akan memfokuskan hanya 10 minit atau 15 minit sahaja untuk aktiviti ini. Sebab tu kalau dengan dapatan saya tadi kita ada berbagai aktiviti. Di sini kita mengenal pasti dulu masalah yang dihadapi oleh pelajar, mengenal pasti dahulu potensi mereka. Jadi biasanya kita akan walaupun kita ada keempat-empatnya, ada reading kan, kalau kita ikut pada SK tu, kehendak standard kandungan tu kehendak dia banyak. Dia ada reading, dia ada auditory, pemahaman, dia ada visual dan sebagainya. Cuma visual tu mungkin kurang sikit tapi kita rumuskan bila kita buat bengkel ataupun kita buat strategi pengajaran begini, jadi kita memang harus menekankan kepada empat-empat perkara ini. Tapi dengan mengambil maklum bahawa pelajar-pelajar disleksia adalah pelajar-pelajar kinestetik yang perlu diberikan perhatian dan perlu kita lonjakkan keseronokan mereka belajar, yang perlu kita buat aktiviti dan sebagainya. Sebab sebelum begitu, sebab anak saya bersekolah di situ kan, jadi apa yang saya kongsikan, most of pembelajaran mereka adalah bersifat amali bersifat amali, practice, hands out. Mereka tidak seperti kita belajar teori macam belajar kelasan kan, belajar teori banyak, ini pergi lab. Teori itu banyak membaca kelas sejarah, banyak membaca dan sebagainya. Tapi sebaliknya mereka ada banyak hands out dan hal-hal praktikal yang mereka lakukan dalam aktiviti PDP. Sama juga semasa kita memilih untuk menjalankan aktiviti ini, kita mengaplikasi keempat-empat ini tapi dengan memberi penumpuan kepada kinestetik, the way of kinesthetic teaching and learning macam tu. Sebab dalam kata visual ada juga lukisan. Sebab dalam aktiviti tu untuk stimulate mereka mengimprovisasi, sebelum stimulate itu kita ada buat senyap industri minta mereka melukis. Jadi kita main semua jenis supaya mereka tak boring supaya mereka dapat mengembangkan potensi mereka dalam PDPC tu. Di situ. Ini ada satu soalan daripada Encik Yusof. Dia kata nak tanya Sat, kata. Human ethic dalam kajian ni mengganggu tak keseronokan dan buat kajian akademik? Human Okey. ethic. Apa cadangan untuk memudahkan prosesnya? Sebenarnya human ethic hanya seborang. Sebenarnya tak mengganggu langsung bila kita ke lapangan. Kita tak perlu takut dengan human ethic sebab sebenarnya dia nak menjaga kebajikan inform responden dan juga kebajikan kita. Sebenarnya supaya sebab bukan semua researcher mungkin pertama first researcher ni biasanya dia tak tahu apa limits kan. Jadi biasanya human ethics ni sebelum kita isi human ethics tu kita kena pergi kursus dulu kan. Jadi bila kita kena pergi kursus tu kita dah tahu kita punya etika dalam semasa kita jalankan research dan dia ada sebenarnya sangat penting supaya kita tak cross the boundaries There are certain boundaries. Macam kita pergi kepada MK ni kan bila pergi ke sekolah. Sebenarnya saya tak boleh share gambar tu sebenarnya susah sikit ada pelajar-pelajar yang pada kelas lain yang bukan daripada disleksia tau, ada masalah MBK lain datang dan duduk, yang itu memang tak dapat dikawal. Jadi bagaimana kita react semasa kita menjalankan research, kita perlu kedapatan lain tapi ada benda-benda lain. Di sini nampaklah kita kena win-win situation, kita kena lihat balik pada ethics kita kena tahu balik condition kita macam mana. Masa itu kami mengajak sekali partisipan ni untuk ikut. Cikgu pun ada beri bantuan dan kita fahamlah dan kita tak boleh apa yang kita boleh, apa yang tak boleh itu tidak mengganggu sebenarnya. Mungkin sedikit renyah tapi tak mengganggu sebenarnya Cik Yusof. Ya, saya kongsi jugalah pengalaman itu. Sebab bila memang hakikatnya proses untuk memohon kebenaran daripada pihak berwajib ambil masa yang sangat panjang. Itu yang pada saya masa buat research dulu hampir 2 bulan lebih untuk dapatkan kelulusan. Tahun 2003 kita tak ada sistem dalam komputer. Kita main surat menyurat. Itu mengambil masa yang agak lama. Nak hantar surat pada kementerian nak reply. Lepas tu pula bila dah reply kita nak masuk pula ke pusat. Kalau macam Dr. Ina ke Jabatan Pendidikan Negeri. Macam saya pula nak ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu nak pergi ke pusat pembolehan. Jadi proses tu terlalu banyak, terlalu lama.
Jadi biasanya kita dalam dalam menunggu itu, ini kepada pelajar-pelajar uh, pasca khususnya di dalam membuat kajian-kajian lapangan ini, apabila kita menanti proses-proses apa ni, apa yang istilah kita nak panggil dia istilahnya bila surat menyurat ini, proses rasmi ini mengambil masa yang agak lama. Jadi inilah masanya kita gunakan untuk memantapkan kita punya LR, literature Betul, review kita, kan? betul, Di sinilah betul. kita masa ni kita mulakan. Mungkin ada penambahbaikan di dalam kita punya LR yang kita boleh masukkan, yang kita boleh perbetulkan. Sebab bila kita hantar proses kepada pihak berwajib, mereka nak tengok um, kita punya formula yang kita akan gunakan dalam sistem kita itu. Macam Dr. Lena tadi dah tunjukkan dia punya carta, ya, bagaimana proses itu dibuat. Jadi Dr. Lena, bila Ya. kita Dr. Lena buat apa ni rancangan program itu, kan, rancangan program pendekatan-pendekatan yang dipilih itu. Adakah Dr. Lena memilih berdasarkan andaian, ya, pendekatan-pendekatan itu berdasarkan andaian ataupun telah mempunyai beberapa data awal yang membolehkan kita untuk membuat modul itu. Selain daripada kita menggunakan di SKP, apakah pendekatan-pendekatan lain yang kita masukkan dalam proses untuk menyiapkan kita punya modul kita? Okey. Sebenarnya banyak yang prosesnya tu, sebab untuk sampai ke tahap pada hari ini untuk pergi ke sekolah membuat pendidikan bersifat applied theatre untuk pendidikan dan sebagainya ni bukan satu benda yang baru ya. Sebenarnya saya dah melalui teater bersama komuniti ni kira sepanjang perlibatan saya memang terlibat juga dengan teater untuk komuniti ni, untuk PDP, untuk merangsang komunikasi dan sebagainya, tu dah ada pengalaman di situ. Jadi apabila pergi kepada research yang ini, definitely kita ada perlu melakukan banyak pembacaan. Maksudnya LR tu dah berlaku awal lagi sebelum kita ke lapangan. Dia sesuai lah dengan, sebenarnya sesuai juga dengan kemis dan target ni. Maksudnya kita perlu ada kajian awal, mengutip bahan, sebab tu dia ada repair. Lepas tu kita balik dan kita buat semula dan sebagainya. Jadi mengambil masa sebenarnya yang agak panjang. Jadi kalau action research yang sebenarnya lagi panjang dia ada 3 kitaran, 4 kitaran, 5 kitaran. Jadi untuk solidkan kita punya findings dan juga aktiviti tu. Tapi dalam hal ini benda-benda perkara penting adalah bila kita pergi kepada pendidikan, kita perlu melihat kepada dasar pendidikan, dasar negara berkenaan dengan pendidikan, perkembangan pendidikan, subjek matter yang kita nak tahu tentang pendidikan inklusif, kan, separa tidak separa, dasar kerajaan tentang pendidikan inklusif dan juga MBK sebagai contoh. Selain daripada kita menguasai bidang teater itu sendiri kan, dan bagaimana kita juga harus menguasai yang untuk pelajar yang nak buat pendidikan, anda harus menguasai taksonomi belum ya sebelum kita pergi ke lapangan. Sebab untuk kami pendidikan memang kami harus belajar, kami ada CJ sebenarnya. Pendidikan ni, CJ pendidikan ni untuk diusilah untuk staf diwajib untuk konfirm jabatan kita harus menduduki intensif ya. Jadi benda-benda macam ni penguasaan taksonomi belum tu sebab bila kita berhadapan dengan kita punya responden khususnya pelajar, memang betul dia masalah disleksia. Contohnya dalam kajian ni disleksia 2 darjah 4, darjah 5, dia antara umur 10 tahun 13 tahun, ada 13 tahun pun. Jadi di situ kita macam kami mendapatkan data awal, maksudnya keputusan perkembangan pencapaian mereka dalam PDP. Di situ kita dapat melihat bagaimana tahap pembelajaran pelajar-pelajar ini. Di situ kita dapat kenal pasti apakah permasalahan utama, dan interview awal memang ada dilakukan dengan guru, mengenal pasti masalah sama adakah pelajar ini mempunyai bagaimana tahap kognitif pelajar ini, bagaimana tahap psikomotor pelajar ini, bagaimana tahap efektif pelajar ini. Kita ada discussion awal bersama guru dan sebagainya sebelum kita membina modul tu. Tapi for drafting, sebelum kita jumpa guru, kita mesti ada draft modul dulu supaya nanti kita ada the idea. Janganlah kita pergi tanpa preparation. Preparation sangat penting. Untuk melakukan kajian, kita perlukan preparation awal. Silap tak apa, sebab bila kita dah melakukan kajian-kajian ini, baru kita membetulkan semula. Saya tak tahulah, tapi kalau biasanya kalau grant pendidikan ni proposalnya tu mesti ada perubahan. Pasti ada perubahan based on finding dan based on bila kita pergi ke proses tu dia different things. Kadang-kadang kita mungkin bercakap tentang imajinasi kita, pengetahuan kita. Tapi bila berlaku dalam lapangan, dia adalah berbeza sebenarnya daripada teori dan praktik tu. Ada sedikit perbezaan. Dia tidak akan solid. Oh, sebabnya kalau kajian tindakan ini
mungkin McTaggart, Chemist ada satu kajian tindakan, ada Levin ada, dan berbagai orang lagi ada kajian tindakan yang lain. Maksudnya dia adalah framework. Saya gunakan framework McTaggart dan juga tadi Chemist. Kalau semasa saya membuat latihan dengan Roehampton University dahulu, mereka tidak memberi sebarang model chemist and sebarang action research model, tak satu pun action research model yang dikenalkan. Apa yang mereka buat adalah reflection recent actions, research action tu mesti datang daripada kita sendiri, kajian tindakan tu datang daripada kita sendiri, penyelidik itu sendiri. So apa yang kita buat adalah more on peer observation yang banyak kita lakukan dan banyak reflection. Daripada reflection tersebut barulah kita comes out dengan apa yang kita nak buat. Sebab reflection tu dia bukan berlaku, kami membuat kursus itu lebih kurang setahun ke 2 tahun tu, reflection tu banyak fasa. Lebih panjang lah fasanya bila kita buat action research ni, kajian tindakan ni kan. Jadi daripada situ, daripada peer observation, kendiri orang lain dan sebagainya, dapatkan dapatan, baru buat reflection. Daripada setiap reflection tu akan ada penambahbaikan daripada satu masa ke satu masa. Jadi berperingkat bila ada penambahbaikan barulah kita akan dapat yang mungkin kata mantap, yang lebih baik daripada yang awal. Itu yang penting prosesnya. Ya, jadi dia macam maksudnya teori sebagai guideline saja. Ya, Dia betul. Itu sebagai guideline. guideline. Jadi dalam kes kajian ni kita harus menggunakan kajian kita punya observation. Daripada observation kita akan buat reflection. Dari sana baru kita cuba kaitkan dengan teori-teori yang ada yang mana sesuai untuk kita jadikan, kita guna pakai di situ. Jadi kita pelajar-pelajar jangan terikat. Maksudnya jangan jadikan teori itu sebagai satu kekangan anda. Ya. Sebab teori itu berdasarkan kepada kajian lalu. Apa yang dilihat, diperhati, dikaji, datang dengan teori. Sama juga dengan kes ini. Macam apa yang Dr. Lena buat, mereka Dr. Lena turun ke lapangan, membuat kajian, tapi kita ada landasan kita. Berdasarkan pada landasan itu, kita membuat kajian dan kita balik bila kita buat refleksi itu akan menambah baik daripada teori-teori tadi. Itu prosesnya. Bukan makna kita mesti akur dengan teori itu sahaja dan tak boleh keluar daripada situ. Itu sebabnya kita ada banyak teori. Dalam kajian yang kita guna pakai bukan hanya pada berpandukan, berpaksikan pada satu teori, tapi kita menggunakan pelbagai teori yang kita gabung jalinkan. Itu proses kita buat research sebenarnya. Okey, kepada pelajar-pelajar atau pada siapa-siapa yang ada soalan, boleh kemukakan, boleh tulis di dalam ruangan chat ataupun mungkin boleh terus tanya. Boleh terus tanya kepada Dr. Lena. Ini ada soalan lagi Dr. Lena. Daripada Azrul Azizi Amirul. Siapa ni Azrul Azizi? Okey, tak apa. Ini kita punya pendengar lah. Bagaimana Dr. Lena mengukur kesan intangible result, emotional, feeling, perception, etc. Dari subjek participant disleksia ni lah. Related to the research outcome via theatre platform. Itu dia. Apa benda soalan ni? Saya ulang balik. Dr. Lena pun boleh baca kan? Sebab kita boleh baca ni dia ayat-ayat pendek ni kita cuba fahamkan ni. Bagaimana Dr. Lena mengukur kesan intangible result, emotional, feeling, perception dari subjek participant itu? Kaitan dengan kita punya research outcome lah, melalui pendekatan teater ni. Silakan. Seperti yang saya ceritakan pada awal tadi lah, kami telah menyediakan set-set borang, set-set untuk responden, untuk partisipan, untuk kita kutip data. Kita dah sediakan borang-borang awal lah. Ada beberapa borang yang kita sediakan untuk buat semakan ini ya. Selepas itu barulah kita buat analisis dan coding data berdasarkan dapatan. Sebab tu kita kata ada triangulasi data. Sebab kita tak boleh nak fix up intangible punya outcomes dan sebagainya. Sebab ini adalah kualitatif kan. Kualitatif ni banyak persoalan sebenarnya kan. Kalau orang kata mesti pergi pada kuantitatif. Boleh kuantitatif, boleh juga kualitatif kan. Sebab kita ada responden tertentu. Tapi how kita ukur adalah macam saya katalah, kita tak boleh buat pengukuran tu seorang. Kalau kita buat pengukuran seorang, kita mesti short sendiri. Kita ada mesti triangulasi data daripada pelbagai cara dan kita mesti ada lebih daripada seorang. Macam saya menggunakan 3 ke 4 orang. Okey, untuk kajian yang sebenarnya, saya share sikit di sini Dr. Azrul. Okey, kalau kita pergi misalnya ini sebenarnya daripada P.R. Razif ni. Saya silap. Okey, so
Antaranya sebenarnya bila kita membangunkan modul, kalau ikut the real punya ni lah, sebab ni GPU ni bukan geram besar sangat, jadi kita pun adalah sikit-sikit kan, tapi sebenarnya tak betul lah kan, tapi sebenarnya kita boleh datangkan data itulah. Okey, apa yang perlu kita buat adalah bila kita membina modul tu, kita perlu mendapatkan expertise validation terlebih dahulu. Okay, expertise validation maksudnya this action research ini dia dah bermula dari awal lagi. Dia bukan bermula semasa kita turun ke lapangan semata-mata. Jadi turun ke lapangan itu mungkin mendapatkan data-data awal, ya, kajian rintis, dapatkan kurikulum, fahami kurikulum, fahami condition, learning condition, students condition, teachers condition, faham data awal. Daripada situ kita mengenal modul kan. Patut sebab dia kata sebenarnya bukan 2 kitaran, ada banyak kitaran. Namun disebabkan kita mungkin dah biasa dengan pendidikan-pendidikan ini, maka kita dah ada data-data sebelum ni. Macam ikut kata Luvin tadi lah, kalau kita dah ada data-data sebelum ni, kita dah boleh buat perancangan awal dan kita terus kepada KMI turun ke lapangan sebagai contoh. Jadi apa yang kita lakukan adalah mendapatkan data-data ini dan kemudian kita cuba melihat apa yang berkaitan, dan yang penting adalah mesti ada expertise validation lah. Expertise validation ini apabila kita membina sesuatu, bukan expertise validation tu bukan modul saja, malah rubrik pun kita boleh mesti membuat kesan pakar. Sebab kita tak boleh membina rubrik yang kita syok sendiri. Dia mesti ada pakar-pakar yang untuk mengesahkan hal-hal ini. Supaya rubrik yang untuk mengukur validation modul kita itu bertepatan, bersesuaian agarnya ni. Biasanya daripada situ bila kita dapatkan data daripada expertise validation tu, maka kita buat tambah baik dan kita akan baru kita turun ke lapangan. Dia berlaku bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sebab di sini kita lihat mungkin ada yang pakai macam model-model seperti Adi, Ashwa dan sebagainya, dan tengok apa dia pakai, apa ni, saya pun lupa nama satu pendekatan ini. Ada dia pakai juga, yang pakai untuk melihat proses itu, mendapatkan proses itu. Sebab tu kalau ikutkan research ini, kalau ikut 3 objektif tak cukup. Dia pertama mungkin membina, mengesahkan ataupun baru kita pergi pada test, dia ada pre and post test. Kalau ikut cycle yang cukup, itu sebenarnya prosesnya agak panjang. Dalam kajian ni doktor, kita objektif utama kita adalah untuk melihat kesan tangible ke ataupun kesan intangible itu pun dia ambil kira? Sebab Maksudnya kesan kita intangible melihat ni biasanya datang kemudian, kan? Jadi yang mana satu yang kita fokuskan di sini? macam saya katalah, macam dalam kajian saya yang asal ni sebenarnya kita membina modul dan jika kita melihat kesan kepada modul daripada modul tersebut, tapi hari ini saya present sebenarnya yang melibatkan aktiviti je, part of this research. Saya tak review all the data lah kan, tak semua proses ni panjang ya. Jadi kita melihat kalau kita ada pre and post test, kita boleh melihat kedua-duanya, the tangible and the intangible. Jadi di situ di mana berbalik kepada kita bagaimana kita membuat soalan dan pengukuran terhadap dua perkara ini. Itu yang lebih penting. Sebab ada yang boleh saya share, ada yang bolehlah saya hanya bagi tahu pendapat sahajalah. Harapnya itu apa yang tadi dijelaskan tu dapat menjawablah persoalan yang dikemukakan oleh PM Razif ya. Okey, soalan seterusnya Dr. Lena dia tanya, apakah spektrum, ini daripada Hanim Romaino, apakah spektrum dysleksia didapati apabila menjalankan kajian ini? Maksudnya? Apakah spektrum dysleksia, cuba kalau Dr. Lena tengok kat dalam chat tu, apakah spektrum dysleksia didapati apabila menjalankan kajian ini, dan apakah ia boleh dirangsang dengan menggunakan VAK audio digital learning pada pelajar dysleksia? Sekejap Spektrum yang diperolehi kot apabila menjalankan kajian ini, dan apakah ia boleh dirangsang dengan menggunakan VAK audio digital learning pada pelajar dysleksia ni? Okey. Maksudnya macam saya kata tadi lah, kalau ikut pada objektif kajian kita hanya bagi 3 je kan, tapi bila kita buat sebenarnya saya tak pergi for fun learning kan, kita lebih pada mengikut kepada bagaimana aktiviti drama dapat menyumbang kepada aktiviti PDC
untuk khususnya pembelajaran. Sebagai contoh, bila pergi pada spektrum yang lebih luas, kita sebenarnya boleh melihat dua perkara, pengajaran dan pembelajaran. Dan kita melihat kesan pengajaran ke, kesan pembelajaran ke, itu sebab tu semasa kita nak buat research tu, sebenarnya memang kita dah ada guideline bila kita lakukan, kita nyatakan dalam proposal. Macam amalan saya tak akan ikut guideline tu sepatu-patus sebab saya akan kembangkan lagi spektrum-spektrum lain tu sebab kita possibility akan dapat pelbagai dapatan yang boleh kita gunakan mungkin untuk perusahaan kita yang akan datang. Jadi dengan cara ini kita boleh meluaskan spektrum berkenaan khususnya untuk dalam kajian ini ada kita melihat sebagai contoh. Saya tak terfikir untuk melihat bagaimana dia punya fun learning itu berkembang dengan baik. Simulation of fun learning tu tak berkembang sebab kita kalau ikutkan kajian ini lebih pada DSKP, kita lebih pada faham dan minat, ada begitu. Jadi kita melihat jugalah perkara-perkara ini dan kita kena menjangkakan hal-hal ini dengan lebih awal supaya kita dapat lihat apa dia. Tapi ada kalanya pendidikan ini kadang-kadang macam katalah kita dah set up dalam ruang tertentu. Tapi sometimes kita lihat macam ada perkara-perkara lain yang datang semasa pendidikan dilakukan. Sebagai contoh, kita cakap pasal teater, kita lebih cakap pasal acting, kita cakap pasal method of presenting something, tapi sebenarnya bila kita bawa kepada luar, pembelajaran luar bilik darjah itu ada satu konsep lain juga. Jadi kita lihat macam mana pembelajaran luar bilik darjah itu merangsang minat pelajar, merangsang keterujaan pelajar dan ini berlaku. Dan sebenarnya tidak ada dalam proposal pun. Jadi spektrum tu memanglah berkembang. Kita ada banyak lagi lah. Macam teater, macam mana kita apply ruang dengan teater? Tentulah teater dan ruang tu tak dapat dipisahkan. Conventional learning, kalau kita panggil teacher centered, kita menggunakan ruang proscenium kan? Lebih kurang lah, method dia tu. Guru di depan, performer di depan dan penonton di sini, di depannya. Tapi bila kita apply of let's say kita apply of apa terpanggil tu method-method lain, kita menggunakan pendekatan arena, ruang arena misalnya. Macam mana kita mengembangkan student centered itu dalam ruang performance kita, ruang pengajaran kita, tu sebagai contoh. Dan kita juga ada banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan teater itu berbeza daripada pendekatan yang sedia ada, kan? Tu antaranya lah, kalau nak cerita tu agak panjang kan. Jadi itu antaranya yang boleh saya kongsikan. Okey, baik. Okey, kepada penonton-penonton kalau ada sebarang soalan yang mungkin soalan tu agak sukar untuk ditulis tu bolehlah terus tanya Takut nanti mungkin kalau kita baca takut tak sampai maksud daripada apa yang nak ditanya tu. Jadi kalau ada silakan gunakan onkan mic, kita boleh tanya terus. Okey, Dr. Lina. Berkaitan tadi tu dengan kita kalau kita ni sekarang ni Dr. Lina guna pendekatan teater. Itu salah satu contoh. Sebenarnya kita ada banyak lagi pendekatan-pendekatan seni. Tak kira muzik, visual dan lain-lain kan kita boleh masukkan untuk kajian-kajian dalam ruang lingkup yang seperti yang ini yang dibuat ni lah. Terutamanya di sekolah-sekolah kan. Kajian dengan sekolah ni menarik sebab dia melibatkan kehidupan. Tapi tak semudah itu untuk kita menerobos masuk ke sekolah-sekolah. Sebab ini melibatkan generasi manusia masa hadapan. Kalau kita buat kajian tentang generasi manusia ni, utamanya kanak-kanak atau murid-murid, kita perlu bersedia, perlu memahami dunia pendidikan. Utamanya taksonomi Bloom. Itu satu benda yang paling penting lah, yang perlu diketahui. Yang kedua, kajian-kajian yang dibuat di sekolah-sekolah mesti merujuk pada SK ataupun DSKP lah. Dia tak boleh keluar daripada situ. Jadi maksud ini kadang-kadang kita orang-orang teater khususnya ataupun orang-orang seni, kita ni ada banyak idea nak buat dengan generasi muda ni. Tapi kalau kita nak buat di sekolah, maksudnya kita dah dikekang oleh peraturan-peraturan ni lah. Maksudnya kita pertamanya ilmu taksonomi kena tahu. Kalau kita tak tahu benda tu, kita susah untuk mendekati kanak-kanak remaja ni. Yang kedua, dia terikat kepada DSKP. Apa yang dibelajar tu terikat pada DSKP. Jadi kalau kata kita nak masuk ke sekolah, kita kena fahami DSKP. Kena sesuaikan DSKP. Tapi kalau macam kata penggiat-penggiat di luar sana yang mungkin tidak atau kurang memahami tentang istilahnya taksonomi Bloom, DSKP, tapi dia nak buat bengkel. Dia buat bengkel macam ni lah. Bengkel yang dekat, ada yang mereka menggelarkan, mereka membuat juga bengkel terapi dan sebagainya. Jadi sejauh mana kebenaran atau kebolehan untuk penggiat-penggiat ini melaksanakan
pendekatan-pendekatan seni khususnya dalam usaha untuk membuat perubahan sosial ataupun terapi ini. Okey. Okey, bila kita ke sekolah kita mengajar misalnya, kadang-kadang kita tak buat applied theatre pun, kita mungkin mengajar lakonan, khususnya untuk pertandingan kan, selalunya pengejap banyak masuk. Ataupun aktiviti-aktiviti bersama NGO bengkel lakonan, bengkel pengarahan, bengkel macam-macam lagi lah yang kita buat. Adalah penting sebenarnya untuk memahami taksonomi Bloom. Sebabnya di situ kita melihat variasi ataupun kepelbagaian, kebolehan pelajar kita tu. Jadi dekat situ baru kita dapat membezakan, okey pelajar ni misalnya sekali kita terang dia faham. Bukan yang lain tu tak faham. Mungkin yang lain tu bukanlah daripada mungkin tahap kognitif dia tu mungkin mungkin berada di ranah kedua atau ranah ketiga contoh. Tapi mungkin tahap psikomotor dia tu berada tahap tinggi. Jadi kita melihat sebab dia ada 3 pecahan kan. Contohnya kognitif, psikomotor, afektif kan. Jadi bila dengan adanya gambaran berkenaan pengetahuan tentang ranah-ranah domain ini, kita melihat bagaimana kita mengenal pasti pelajar ini bagaimana. Bila kita dah dapat kenal pasti siapa pelajar kita, nah di situlah peranan kita sebagai guru, di situlah peranan kita sebagai performer. Macam mana kita nak switching kaedah penyampaian kita. Kaedah penyampaian kita. Jadi kita tak boleh bergerak dalam framework kita. Menyatakan contoh kalau kita masuk mengajar pelajar-pelajar yang mungkin daripada sekolah-sekolah premier ataupun sekolah-sekolah berasrama penuh. Dia tidak sama mengajar dengan sekolah-sekolah harian biasa. Sebab 3 perkara ini berbeza. Sama juga dengan pelajar sains dan sastra. Kalau kita mengajar pelajar sains, kata semua ada pelajar memang faham apa yang kita berikan, kita bangkitkan dah faham. Tapi outcome of the psychomotor skill berbeza. Kalau kita mengajar contohnya sekolah yang kelas sastra, psychomotor skill sudah pasti atau affective skill akan berbeza dapatannya daripada cognitive skill berbanding dengan pelajar kelas sains. Itu adalah pengalaman saya sendirilah. Mungkin kita ada pelbagai pengalaman, perbezaan pengalaman. Tapi kebanyakannya begitu. Orang mula bercakap soal rasa, soal lakonan, penghayatan. Ya, memang betul lakonan, penghayatan. Jadi diukur tu kefahaman pelajar untuk deliver tu bagaimana untuk kita fahamkan pelajar untuk dia deliver seperti apa yang kita rancangkan atau kita mahukan atau yang kita tetapkan. Ini ada beberapa perkara berbeza lah. So di situ dengan cara ini kita kena faham. Kadang dulu mungkin tak faham kan, sekarang ni kita cakap sekali kita present. Kita tengoklah secara kumulatifnya. 80% tak faham, 20% faham. Jadi kita kena reflect diri kita. Kenapa berlakunya situasi ini? 80% tak faham, 20% saja faham. Masalah pelajar ataupun masalah yang mengajar. Masalah peserta atau masalah facilitator. Kat situ kita kena reflect cepat. Okey, daripada situ kalau saya akan ubah terus metod. Okey, maksudnya kaedah penyampaian kena lebih, kita turunkan sedikit. Jangan terlalu tinggi sebab kita biasa mengajar kat universiti, mungkin kita guna term berbeza juga kita mengajar pelajar diploma, degree, master, agak berbeza kan. Jadi di situ kita try untuk tukar cara penyampaian. Kita melihat balik reflection itu, naik tak? Tak naik ke? Jadi di situ kita lihat perkembangan bagaimana pelajar ini atau peserta ini dapat memahami kita tetap faham. Di situ kita akan lihat sebenarnya apa masalah yang sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tukar, kita tengok ada naik sikit. Tadi 80% tak faham, sekarang ni 60% tak faham. Okey, kita ni lagi membuat aktiviti penggalakan lagi. Tengok berapa persen lagi faham dan tak faham. Sampailah kita dapat apa kita nak. Sebagai contoh, nak mengajar pelajar untuk bergerak menggunakan badan untuk bergerak. Di sini kan banyak kadang tenaga pengajar ni dia bisa stres jugalah kan. Kata susahnya ajar, dia tak boleh dapat counting. Dia tak boleh gerak, dia tak boleh. Itu kita kena faham sebenarnya bukan dia tak boleh gerak. Dia ada perkembangan psikomotor yang berbeza daripada pelajar yang mungkin cepat gerak. Ini bukan masalah bodoh, bukan masalah pandai. It's not labeling yang masalah. It's about masalah bagaimana mungkin ranah kognitif dia lebih tinggi, psikomotor dia agak rendah. Mungkin efektif dia di mana-mana yang kita perlu tengok sekali imbas lah, melihat pada perkembangan. So bagaimana kita nak tahu perkara ini? Bila kita memberikan arahan ataupun arahan aktiviti kita melihat tentang daya kefahaman mereka juga.
Di situ dah tujuan yang kita nak lihat bagaimana daya kefahaman ini di level mana, sebab di dalam taksonomi Bloom di situ kita lihat ukur tentang pengetahuan, analisis dan sebagainya. Adakah pelajar berkenaan mampu melakukan serta-serta ini, dia ada ukuran dan sebagainya. Setidaknya terdapat scanning sekali lalu siapa peserta kita. Jadi kalau kata peserta kita, peserta psikomotor, janganlah kita banyak-banyak pergi kepada auditori lah. Contohnya kan dia mungkin nak, dia adalah kinestetik kalau ikut pendekatan feminin, dia adalah kinestetik learner. Kalau dia visual learner, biasalah kita pergi kepada mungkin pelajar-pelajar sains dan sebagainya, visual learner ataupun auditory learner. Tapi bila kita menggunakan pendekatan kinestetik ini, sebenarnya agak susah lah sebab dia tidak boleh fokus. Dia memerlukan satu perfokusan sama ada secara visual ataupun secara auditory ataupun secara reading. That's why ada pelajar yang boleh belajar sendiri dengan hanya membaca. Ada pelajar yang perlu buat group, ada pelajar yang perlu buat aktiviti untuk belajar. This is the differences yang perlu kita faham dan baru kita atasi masalah ini. Bagaimana peserta kita, bagaimana pelajar kita. Itulah kot. Jadi kalau macam kata kalau kata kan kita cadangkanlah kepada kita punya penggiat-penggiat kita kan, tak kira lah penggiat seni ke teater ke, kita bagi dia bengkel taksonomi. Kan? Sebab itu asas, sebab kita deal dengan manusia sekarang ni. Bila kita deal dengan manusia, kita tak boleh anggap orang depan kita tu sama macam kita. Pemahaman dia sama macam pemahaman kita. Kadang-kadang kita kena faham tadi macam Dr. Lena cakap. Kita cikgu ni, kita guru, kita pendidik, kita nak identify group of student kita ni, murid-murid ni. Ada kumpulan yang lebih kepada visual, ada yang lebih kepada kinestetik, ada yang lebih kepada auditory. Kita nak kena identify. Memang kita saling berkait kan. Tapi manusia ni, dominasi VAK tu berbeza. Ada orang dia suka belajar, dia guna dengar lagu, pasang earphone kat telinga sambil baca buku kan. Tapi ada orang tak boleh, dia nak kena dalam keadaan sunyi. Ada orang tu, saya tengok case, dia bagi talk, dia bagi talk, budak-budak ni tiba-tiba ambil pen kertas tulis. Terus dia kata, jangan tulis, tak payah tulis. Biar saya cakap, biar awak dengar je. That's wrong, pada saya salah tu. Sebab kadang-kadang budak itu kinestetik. Dia nakkan tangan tu bergerak. Dia nak tangan tu menconteng kat atas kertas. Dia doodling. Dan dia faham. Ada orang dia tak payah pun, dia pejam mata kan. Dah kita tepuk meja. Kau tidur ke apa? Sedangkan budak tu dia pejam mata, dia guna sistem dengar dia. Ini kadang-kadang orang merepek ke. So, murid-murid ni ada pelbagai jenis. Jadi kalau kata kita galakkan, kita usulkan agar penggiat-penggiat kita ni mendalami ataupun ikutilah bengkel taksonomi supaya mereka ada pengetahuan untuk mengasingkan kelompok-kelompok ni dan boleh pelbagai cara kan pendekatan dalam memberikan bengkel ataupun motivasi kepada anak-anak seni kita kan. Betul juga. Sebabnya dengan adanya bengkel ni, selain kita faham siapa peserta atau pelajar kita, sebenarnya kita faham diri kita sendiri untuk bagaimana kita present ilmu itu, mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita membina kefahaman bila kita nak buat pengujian ataupun pentafsiran itu. Itu lebih penting. Sebab kadang-kadang kita ajar sesuatu, tapi apa yang kita nak tu, kita tak clear dengan soalan apa yang kita nak sebenarnya. Ini yang penting sebenarnya dalam taksonomi ni, sebab tu dia ada ranah-ranah dia ada keyword dia. Keyword itu, kalau kata dia nak suruh pelajar ini analisis. Jadi apakah perkara yang perlu adalah analisis? Contohnya dia nak belajar tu justifikasi. Jadi pengajaran itu ataupun delivery itu mesti melibatkan level justifikasi. Baru dia boleh mentaksir bagaimana menjustifikasi. Contoh dengan menggunakan keyword yang sesuai. Dengan cara itu insya-Allah dia punya pemahaman daripada outcome daripada hasil mungkin pengajaran, pembelajaran, mungkin aktiviti dan sebagainya itu dia tak lari lah sepatutnya, dia lebih berfokus. Kadang-kadang kita dengar juga rungutan dia ni orang ni nak apa sebenarnya. Jadi daripada situ dia ada beberapa condition lah, bukan bermakna kita beri soalan tu salah ataupun guna keyword yang salah. Sometimes because of kita tak dapat memenuhi kefahaman tahap pengetahuan pelajar itu, cara mana kita nak approach dia, kita kurang faham. Jadi adalah berbalik kepada sini, orang yang memberi itulah harus lebih memahami daripada orang yang belajar itu sendirilah. Sebab kita kadang-kadang pun pensyarah-pensyarah muda banyak yang mungkin dia tidak ada pendedahan kepada ilmu taksonomi. Dia habis belajar, dia masuk jadi pensyarah, dia gunakan ilmu pengalaman dia belajar, mengajar budak. Jadi itu yang tak kena kan. Jadi ilmu taksonomi itu kena ada di kalangan bukan saja penggiat, malah kita pensyarah-pensyarah pun kena mendalami ilmu taksonomi sebenarnya. Baru kita boleh memahami murid-murid kita.
Okey, kita ada lagi 5 minit lagi doktor. Mungkin Ya. doktor dikongsikan, mungkin ada di kalangan pendengar kita ni ada mempunyai anak-anak yang disleksia ni. Jadi bagaimana cara kita, ibu bapa, uh, untuk berdepan dengan anak-anak kita yang disleksia ni. Kadang-kadang kita tak boleh juga bergantung kepada guru sahaja kan, sebab anak kita ni ada juga masanya bersama dengan kita kan di rumah. Jadi bagaimana kita nak mengajar mereka uh, dalam nak berdepan dengan anak-anak yang disleksia ni lah. Mungkin boleh kongsikan pengalaman sikit. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Okey, sebenarnya kompleks ya. Pada awalnya saya tak tahu anak saya disleksia. Saya tak sensitif pada tahap awal. Jadi saya agak push dari segi akademik ya. Saya nak dia dapat membaca dengan cepat. Saya nak dia dapat membuat aktiviti-aktiviti. Tambah saya faham ya sebenarnya itu salah ya. Sebenarnya apa yang perlu kita buat adalah kita harus, kalau kata ada perkembangan yang tidak sepatutnya berada pada umur sekian-sekian ni, kita pergilah. Setidaknya kalau kata tak nak pergi hospital lagi, kita pergilah cari OT OT ni adalah person in charge yang occupational therapy yang mana kita hanya boleh bayar RM30 untuk buat test simple test, yang mana terlihat apa masalah anak kita sebenarnya. Saya sebenarnya sebelum pergi ke hospital, saya jumpa OT dahulu. Saya bayar RM30 buat simple test. Di situ dia kata anak-anak puan ni ada masalah disleksia. Mungkin bahagian koordinasi, dia boleh identify apa masalah ni sebab dia adalah ni OT kan. Daripada situ dia kata sebab dia tak merawat, cuma kata boleh bawa lah ke hospital untuk diagnose penuhnya. Jadi bila saya dapat tahu itu, maka saya terus bawa anak ke hospital bahagian pesakit luar saja, tak perlu pergi kepada perkembangan kanak-kanak lagi sebab prosedur hospital mesti melalui pesakit luar. Jadi melalui pesakit luar ni ditanya kita beberapa soalan dan kita berikan jawapan padanya, dan terus dia akan, jika memang bersabit dengan masalah tersebut, dia akan terus refer kita kepada pusat perkembangan kanak-kanak, dan di situ akan ada beberapa ujian yang akan dilakukan dan sebagainya, soal-soal jawab dan sebagainya. Di situ dia akan dapat identify apa permasalahan, barulah dia akan keluarkan surat untuk kita pergi untuk dapatkan kad dan sebagainya. It's not a matter of kad ataupun privilege yang kita ada, tapi adalah matter of kesian kepada kanak-kanak itu sendiri. Selepas anak saya beralih daripada aliran perdana kepada aliran inklusif, saya lihat perkembangannya sangat ketara. Motivasinya, dia punya motivasi diri tu sangat tinggi sekarang ni. Sebab dulu bila duduk di kelas hujung tu, orang pun tak pandang, sedangkan dia bagus dalam psikomotor anak saya ni. Dia bagus dalam psikomotor, lari, laju kan. Dia boleh buat aktiviti-aktiviti bersukan dengan baik. Jadi apa yang berlaku adalah bila pergi ke sekolah inklusif, ke kelas inklusif, sekolah biasa ke kelas inklusif ni, beliau diberi perhatian dalam bidang sukan sebagai contoh. Dan sukan tu dia tidak berada dalam kalangan dia saja. Sukan itu dia buka kepada dalam arus perdana. Sebab kelas dia berbeza, kelas inklusif ni dengan sekolah pendidikan khas dia agak berbeza jadi bila kata dia ada pendedahan itu, dan dia adalah wakil sekolah. Dia adalah wakil sekolah untuk larian dia, dan dia menang di peringkat daerah dan juga negeri. Dan saya lihat potensi itu dapat dilihat sebab fokus itu lebih kecil, fokus grup itu lebih kecil pembelajaran. Dulu dia tak dapat langsung mirror. Bila dia pergi masuk ke kelas yang sepatutnya, dia dah boleh mirror, dia dah boleh membaca sedikit laju. Dulu dia suka sangat membaca, suka nak buat sinopsis, tak boleh. Mungkin kita akan menggalakkan dia apa juga cara untuk perkembangan sihat untuk kanak-kanak seperti ini Tapi kita mungkin lebih faham bila beliau ke sekolah yang ada pendidikan khas ni, kita akan lebih faham bagaimana pendidikan itu sebenarnya berlangsung dan merangsang pelajar kategori ini. Jadi kalau kita lihat pada aktiviti, banyak aktiviti yang melibatkan praktikal. Mereka ada kelas berenang, mereka akan dulu masa sebelum PKP, sebelum COVID, mereka tonton wayang, mereka pergi ke kelas craft tangan, lawatan, mereka tanam cendawan, mereka ada hasil tanaman di sekolah dan sebagainya. Jadi semua bersifat praktikal. Jadi bila saya masuk ke sekolah, ada PTP yang mungkin bersifat teori, tapi bila saya masuk ke sekolah dengan menggunakan aktiviti drama ni, cikgu melihatlah ada potensi untuk dikembangkan. Macam contoh, pelajar yang mungkin dah bertahun-tahun di situ, yang takkan participate dengan sesiapa pun, malu, tapi dia participate dengan aktiviti tu, dan cikgu terkejut. Saya pun terkejut lah, saya pun tak jangka benda tu akan berlaku. Dan ini adalah satu kembangan yang baik sebenarnya, dan kita melihat ada potensi. Cuma kalau ada gerak yang lebih besar, mungkin kita boleh dapat melihat
potensi ini secara lebih mendalam dengan mungkin campuran ataupun kita integrasi dengan bidang-bidang lain khususnya klinikal, sosiologi, psikologi dan sebagainya untuk lihat bagaimana drama dan pendidikan tools dalam PDP secara formal sebagai contohlah. Itulah dapatan. Mungkinlah itu sikit pengkongsian dari saya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Lina. Okey, kita pun rasanya dah sampai kepada penghujung rancangan kita dah. Sekejap je. Ikutkan banyak lagi kita nak tanya kan, Dr. Lina? Tapi tak apa. Ini satu perkongsian yang menarik sebenarnya. Pada pelajar-pelajar pasca, khususnya kita boleh faham sistem tadi tu. Dr. Lina dah tunjukkan, dah kongsikan bagaimana prosesnya. Kalau kita tengok carta tu, untuk membuat satu kajian, kita kena bersedia. Ya? Banyakkan membaca. Itu dia kata literature review tu penting. Banyakkan membaca untuk memahami apa yang kita nak kaji. Jangan kita simply rasa kita nak mengkaji, kita syok sendiri nak mengkaji itu dan ini tanpa kita memahami apa permasalahan kepada kajian itu. Jadi kepada mereka yang mempunyai kawan-kawan ataupun anak yang ada mengalami disleksia ini, kita jangan rasa kecewa sebab kita kena faham kadang-kadang benda ni satu hikmah yang kita tak tahu. Yang kita kena lebih peka untuk mengenal anak kita, memahati anak kita dan bukan satu kekurangan sebab kita letakkan mereka dalam satu sekolah, bukan sekolah khas, dia satu kumpulan khas di dalam sekolah dia yang sama kan, tapi dalam sekolah khas. Dan dia akan diberikan tumpuan pembelajaran yang berbeza. Maksudnya cara itu akan lebih berbeza berbanding dengan pelajar-pelajar di arus pidana. Kan? Okey. So, terima kasih banyak Dr. Lina. Satu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya pada mereka yang ingin menggunakan kepakaran dan kebolehan anda dalam bidang teater khususnya untuk tujuan perubahan pembangunan sosial. Yang penting kita kena faham ada beberapa proses yang kita perlu ketahui dan kita kena bersedia dengan ilmunya. Kalau kita nak berdepan dengan manusia, kita kena bersedia dengan ilmu-ilmu yang khusus. Kalau ada kata dalam pendidikan, ilmu taksonomi Bloom itu antara ilmu yang perlu anda ketahui dalam memahami psikomotor, efektif dan apa? Satu lagi tadi? Kognitif manusia yang murid-murid. Itu penting. Okey. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan kita. Terima kasih banyak kepada Dr. Lena. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang mendengar. Saya nampak ada Nur Nabila, rakan baik saya dahulu. Pun ada juga. Yes, saya. Terima kasih. Terima kasihlah sudi dengar jauh dari UPSI kat sana ya. Okey, terima kasih juga dan saya serahkan kembali kepada Dr. Sarina selaku host kita pada hari ini. Okey, terima kasih Dr. Lina Farida. Okey. Jadi untuk program yang akan datang kita akan buat hebahan melalui Arts USM Facebook. Okey. Tetapi untuk program pada hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Lina Farida atas perkongsian beliau jauh daripada UPSI pada hari ini. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah.